Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada pelajaran ibadah. Pelajaran yang pertama dan tajuknya hadas kecil dan hadas besar. Pertama sekali kita lihat pada pengertian hadas. Apa itu maksud hadas? Baik, pengertian hadas. Hadas itu ialah sesuatu kejadian yang berlaku pada tubuh badan seseorang. Sesuatu kejadian yang berlaku pada tubuh badan seseorang yang menyebabkan tidak sah sesuatu ibadah. Jika ada hadas pada seseorang tu, maka dia tidak sah melakukan sesuatu ibadah. Jadi hadas ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengertian hadas kecil. Apa maksud hadas kecil? Hadas kecil ni maksud dia keadaan yang mewajibkan wudu bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti ibadah solat. Keadaan yang mewajibkan seorang untuk berwudu apabila hendak melakukan sesuatu ibadah seperti solat. Tak kisahlah solat sunat ke solat fardu ke, kena wudu jika untuk menghilangkan hadas kecil. Seterusnya kita tengok pula kepada pengertian hadas besar. Okey. Apakah maksud hadas besar? Hadas besar ni maksudnya keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Quran. Tadi hadas kecil wajib wudu, manakala hadas besar wajib mandi. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah seperti solat dan membaca Quran. Selepas itu kita tengok pula apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Perkara yang boleh menyebabkan seorang itu berhadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Kubul maksudnya kemaluan bahagian hadapan, manakala dubur bermaksud kemaluan bahagian belakang. Okay. Sesuatu apa yang keluar ni? Dia yang biasanya ialah contohnya seperti angin kentut. Yang kedua air kecil dan yang ketiga air besar. Yang kedua, bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apakah maksud bukan mahram? Maksudnya lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin, sah berkahwin tanpa lapik. Kalau sentuh berlapik maka tidak menyebabkan hadas kecil. Yang ketiga pula, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Maksud tapak tangan ialah contohnya apabila kita cantumkan dua tangan kita ni, apa yang bertemu itulah tapak tangan. Apa yang tersentuh satu sama lain tu, itulah tapak tangan. Manakala yang tepi ni, maksud tapak tangan tak? Yang tepi ni tak termasuk tapak tangan. Kalau tersentuh kemaluan guna tepi tu, maka tak menyebabkan berhadas kecil. Yang keempat,
tidur yang tidak tetap kedudukan punggung, ataupun kita lebih biasa kita gunakan papan punggung. Contohnya tidur berdiri, tidur mengiring, tidak tetap papan punggung. Yang kelima, hilang akal, seperti gila, mabuk dan sebagainya. Baik. Manakala perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar pula. Okey, tadi kita tengok hadas kecil, perkara yang menyebabkan hadas kecil. Sekarang kita tengok apakah perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Yang pertama, keluar darah haid bagi perempuan. Yang kedua, keluar darah nifas juga bagi perempuan. Lelaki tak keluar darah nifas dengan haid ni. Yang ketiga, jima atau bersetubuh. Yang keempat, melahirkan anak. Sama ada melahirkan anak itu mati ataupun hidup. Yang kelima, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan. Jadi seseorang itu dikira berhadas besar apabila berlakunya pada dia 5 sebab ni lah. Darah haid, nifas dan sebagainya. Seterusnya, kita nak tahu apakah perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang itu dalam keadaan berhadas kecil. Dalam keadaan berhadas kecil, seorang itu tidak boleh, haram baginya solat, tak kiralah solat fardu ataupun sunat. Yang kedua, tawaf mengelilingi Kaabah, sama ada tawaf itu fardu ataupun sunat. Yang ketiga, menyentuh ataupun membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, dilarang. Yang keempat, sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud yang ketika membaca Al-Quran ada lambang sejadah tu. Dan sujud syukur apabila menerima sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sujud syukur dan sujud tilawah ni dilarang juga. Yang kelima, bagi imam yang membaca khutbah Jumaat, jika dalam keadaan hadas kecil, maka tidak boleh, tidak sah kalau baca juga khutbah Jumaat. Jadi ini adalah antara perkara yang dilarang bagi seseorang yang sedang berhadas kecil. Bagi seseorang yang berhadas besar pula, perkara yang dilarang sama saja dengan orang yang berhadas kecil tadi, cuma ada penambahan sedikit. Contohnya, yang pertama, solat, tawaf sama saja. Orang berhadas besar juga dilarang melakukan perkara yang diharamkan oleh orang yang berhadas kecil, seperti solat fardu ataupun sunat, tawaf fardu ataupun sunat, menyentuh, membawa ataupun membaca Al-Quran. Dia berbeza sikit daripada hadas kecil. Bagi hadas besar ni, membaca pun dilarang, berdosa kalau membaca ketika dalam keadaan hadas besar. Yang keempat, membaca khutbah Jumaat. Ni seperti sama seperti hadas kecil tadi, sujud syukur, sujud tilawah. Yang kelima, berhenti, duduk dan iktikaf di dalam masjid. Dilarang, tidak boleh berhenti, kecuali untuk lalu sahaja dibenarkan. Jika berhenti di dalam masjid ataupun duduk di dalam masjid ketika berhadas besar, lagilah dilarang. Yang keenam, berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Orang perempuan yang haid dan nifas, haram baginya berpuasa. Kalau berpuasa tidak sah dan berdosa. Jadi cara bersuci daripada hadas. Okey, apakah cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar ni?
Okey, bagi hadas kecil, yang pertama hadas kecil, cara bersuci dia ialah dengan berwuduk, dengan mengambil air sembahyang, maka terangkatlah hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar ialah dengan mandi wajib. Berwuduk dan mandi wajib. Bagi berwuduk dan mandi wajib ni, insya-Allah kita akan bincangkan pada video akan datang, insya-Allah. Semoga adik-adik dapat mengambil pelajaran daripada video ini. InsyaAllah kita akan sambung pada video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.